Saya nak bertanya Prof satu soalan. Prof adalah pengasas ISDEF dan juga pelopor kepada segala macam perkara yang berlakulah di peringkat awal dahulu dan kami cuba teruskan pada hari ini. Jadi saya nak tanya Prof, apakah sebenarnya aliran pemikiran yang ISDEF cuba hidupkan atau cuba kita laksanakan? Boleh Prof? Maksudnya soalan saya adalah apa aliran pemikiran dan ataupun school of thought di ISDEF? Okay, Prof. Terima kasih Dr. Azrin. Ini soalan yang sangat cukup penting. Kalau pencara saya rasa mereka semua sudah faham, tetapi mungkin pelajar-pelajar baru kita belum faham tentang perkara ini, dan soalan ini saya rasa tepat pada waktunya. Dan setakat ini saya perhatikan aliran pemikiran ISDEF ini belum lagi berubah, walaupun aliran pemikiran ini yang saya cuba asaskan dan nampaknya alhamdulillah dia masih berjalan dengan baik. Tetapi itu tidak berarti bahawa untuk masa-masa akan datang, kalau sekiranya didapati bahawa pemikiran yang saya bawa di ISDEF ini tidak betul, ada salah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan juga bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW, maka ia boleh diubah. Jadi apa yang saya cuba cakapkan ini ialah aliran pemikiran ISDEF yang kita telah bina selama ini, ya. Yang pertamanya, macam sebagaimana yang setelah saya sebutkan, bahawa kita nak muliakan Islam. Kita bina ISDEF ini nak muliakan Islam. Kita bina ISDEF ini nak membuktikan kepada dunia bahawa kita yang memperjuangkan Islam ini boleh menjadi orang yang gemilang, bukan saja at par dengan orang lain, tetapi lebih lagi daripada orang lain, insya-Allah. Untuk itu, maka tak mungkin kita dapat mencapai apa yang kita hasratkan itu kecuali dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ada hubungan dengan rasa bertuhan dan rasa kehambaan yang telah kita bincangkan tadi, ya. Artinya hanya dengan bantuan Allah, hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala saja, maka ISDEF dapat berjaya. Jadi kena ada rasa bertuhan, rasa kehambaan, kena tingkatkan iman dan takwa kita, ya, paling tidak di peringkat iman ayan dan juga di peringkat nafsu mutmainnah. Dan kita kena tundukkan mazmumah kita. Tadi kita senaraikan banyak mazmumah yang telah kita senaraikan untuk kita hapuskan dalam diri kita itu. Kita kena perbanyakkan mahmudah, sifat-sifat terpuji. Kena mantapkan ibadah asas. Kena perbanyakkan ibadah umum. Kena perbanyakkan fadailul amal, insya-Allah, ya, perkara-perkara yang sunat. Itulah cara-caranya untuk kita mendapat bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu aliran pemikiran ISDEF yang pertama. Artinya kita bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai bukti pergantungan kepada Allah itu, kita submit sepenuhnya, kita serah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam apa jua yang kita lakukan. Kita berusaha, kita berikhtiar, lepas itu kita serahkan kepada Allah untuk membuat keputusan. Dan apa jua keputusan yang Allah telah lakukan, telah buat, maka kita terima dengan redha. Moga-moga dengan itu kita akan mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu, ya, apabila kita berusaha sungguh-sungguh untuk mendidik pelajar-pelajar kita supaya lulus dengan cemerlang, tapi sebelum viva, sebelum menduduki peperiksaan, kita solat hajat, menyerahkan mereka ini kepada Allah, minta Allah yang buat keputusan, bukan kita yang membuat keputusan. Itu aliran pemikiran kita yang pertama yang kita nak tanam dalam diri kita. Yang kedua ialah pegangan kita bahawa apa lakukan untuk menggemilangkan Islam melalui bidang akademik yang kita telah lagang ini, maka kita kena lakukan itu sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tanda perhambaan kita kepada Allah, tanda pengabdian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setiap perkara yang kita lakukan, kita nak supaya ia diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai ibadah. Sebab kalau tidak sebagai ibadah, maka sia-sialah apa yang kita lakukan itu. Dan untuk menjadikan
sesuatu benda itu ibadah, ada syarat-syaratnya kan. Kena ada tauhidnya, ya, kena ada fiqahnya, kena ada tasawufnya. Apabila ada itu, ya, disokong oleh ilmu fardu ain, ya, dan juga ilmu fardu kifayah, maka dengan itu kita akan menjadi orang yang sanggup berkorban apa saja kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sanggup melakukan apa saja untuk menggembirakan Islam, kerana menggembirakan Islam itu bermakna menggembirakan Islam. Ya, jadi kita tidak akan bersungut kalau kita bekerja lebih kuat daripada orang lain. Ya, kita tidak akan merasa seksa apabila kita menumpukan kepada penyelidikan kita. Bila bersusah payah menulis tesis kita, ya, bersusah payah bertukus lumus membuat kajian-kajian, membaca dan sebagainya itu. Kita tidak akan merasa letih, insya-Allah. Kita tidak akan merasa penat, kita tidak akan merasa menyesal, kita tidak akan merasa dengki dengan orang lain, kita tidak akan merasa sakit hati dengan orang lain, kerana yang kita buat itu semua adalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini berlaku dalam Islam. Alhamdulillah kita nampak, ya. Memang dalam warga Islam ini, pengorbanannya cukup luar biasa sekali. Perjuangan cukup luar biasa sekali, alhamdulillah. Sudah berlaku dalam Islam sebenarnya. Itu aliran pemikiran kita yang kedua. Kemudian yang ketiga, school of thought kita ini ialah apa yang kita lakukan semua ini adalah untuk mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Mardatillah, ya, untuk mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan redha Allah, apabila Allah redha kepada kita, maka Allah akan bagikan kejayaan kepada setiap usaha yang kita lakukan. Allah akan kurniakan, makbulkan apa jua doa yang kita lakukan, insya-Allah. Dan Allah akan bagi al-falah, kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat, insya-Allah. Dan mardatillah itu adalah merupakan kunci kepada kebahagiaan kita, sama ada di dunia ataupun di akhirat. Itu aliran pemikiran kita yang ketiga, ya. Aliran pemikiran di Islam ini yang keempat ialah bahawa dalam kita belajar, dalam kita mengajar ini, tidak cukup kita belajar dan mengajar daripada hati ke hati. Tidak cukup kita mengajar dan belajar daripada akal kepada akal. Tetapi lebih daripada itu, kita kena tekankan bahawa kita belajar dan mengajar ini dengan hati kepada hati. Jadi untuk menjadikan hati kita berfungsi supaya kita dapat realisasikan kaedah pengajaran pembelajaran kita ini, maka kita kena sentiasa membersihkan hati kita. Ya, sama ada dengan berwirid, sama ada dengan banyak membaca Al-Quran, sama ada banyak solat, sama ada banyak berpuasa dan sebagainya itu. Ya, membuang segala sifat-sifat terkeji, sifat-sifat mazmumah, ya, dan memasukkan sifat-sifat mahmudah melalui tazkiyah an-nafs, ya, melalui mujahadatun nafsi dan sebagainya itu, ya. Jadi di Islam ini kita yakin bahawa dengan menyucikan hati itu, maka hati kita akan hidup, hati kita boleh berperanan, terutamanya, ya, dalam bidang yang kita cubur ini, iaitu mengajar dan juga belajar. Maka apabila hati berfungsi dengan sebaiknya, ya, mengikut fitrahnya, maka kita akan menjadi orang pandai, dan ilmu yang Allah kirimkan kepada kita, ya, adalah lebih berkesan, kerana dia tidak terhijab daripada sifat-sifat terkeji, tidak dihalang oleh sifat-sifat mazmumah kita, insya-Allah. Itu pemikiran kita yang keempat, ya, aliran pemikiran kita yang keempat. Aliran pemikiran kita yang kelima ialah apa yang sentiasa disebutkan sebagai non-akomodatif. Non-akomodatif di sini bermaksud bahawa dalam kita nak membina Islam ini, dalam kita nak memperjuangkan Islam ini, kita kena bongkeh akar umbi konvensional. Kena bongkeh balik akar umbi lazim. Akar umbi yang berasaskan kepada Western ethnocentric, kepada yang bukan Islam. Dan kita kena mulakan pembinaan Islam kita ini daripada dalam acuan kita sendiri, dalam tasawur dan epistemologi kita sendiri, dalam paradigma kita sendiri, insya-Allah. Nah, artinya kita buang pokok yang ada,
kita tanam pokok baru mengikut cara dan kaedah Islam itu sendiri. Jadi tak boleh kita ambil pemikiran Barat ataupun pemikiran bukan Islam, kita cantumkan, kita modify, kita adunkan dan kita kata ini Islam. Tak boleh ya. Dia kena datang daripada acuan Islam itu sendiri, daripada tasawuf dan epistemologi Islam itu sendiri. Sebab itu kita katakan kita tidak boleh accommodate ya, apa jua yang bukan Islam untuk kita jadikan Islam. Sebaliknya kita kena bina Islam itu sendiri daripada dalam acuan paradigma kita sendiri, insya-Allah. Itu yang kelima ya, itu yang kelima. Yang keenam, kaedah penyelidikan. Kaedah penyelidikan kita yakin bahawa tak mungkin kita akan mencapai kepada satu diagnosis dan juga precaution ataupun untuk mencadangkan precaution kepada sesuatu masalah masyarakat kalau sekiranya kita menggunakan kaedah penyelidikan lazim. Sebab itu di ISTEF kita ada kaedah penyelidikan berteraskan Islam. Cumanya sekarang ini dalam proses pembinaan, alhamdulillah dengan izin Allah SWT, ramai pelajar-pelajar kita telah membuat kajian dalam pelbagai aspek dalam kaedah penyelidikan ini. Dan dengan izin Allah sudah mula terbina. Kita harapkan satu hari nanti di ISTEF semua pelajar, semua kita ini boleh menggunakan kaedah penyelidikan berteraskan Islam untuk mengkaji tentang Islam, untuk mengkaji tentang umat Islam, untuk mengkaji tentang masyarakat bukan Islam pun dengan menggunakan kaedah penyelidikan berteraskan Islam, insya-Allah. Itu keyakinan, itu aliran pemikiran kita. Dan akhir sekali, kita berpegang kepada keyakinan bahawa kalau kita boleh gemilangkan ISTEF, maka insya-Allah kita boleh gemilangkan Islam. Jadi ISTEF ini merupakan alat, merupakan tempat untuk gemilangkan Islam. Tetapi kalau sekiranya kita tak jaga ISTEF, kita tak gemilangkan ISTEF, maka tidak gemilangkanlah Islam. Yang kita bimbangnya kerana kecuaian kita menggemilangkan ISTEF, maka dengan sendirinya kita tidak menggemilangkan Islam, kita bimbang takut itu menjadi dosa ya yang berliga dalam kalangan kita. Itu sebab kita sentiasa ingatkan setiap warga ISTEF supaya berusaha untuk menggemilangkan ISTEF. Kerana menggemilangkan ISTEF itu bukan saja menggemilangkan diri masing-masing, tetapi juga yang pentingnya ialah menggemilangkan Islam. Ya, kalau setakat orang kata apalah ISTEF ini, ya, cakap yang nak buat Islam, tapi tak berjaya-jaya, tak gemilang pun, ya, kalau orang cakap macam tu boleh tahan sebab yang Allah hina itu ialah hina ISTEF. Itu berkata apalah pensyarah-pensyarah ISTEF itu, apalah pensyarah pelajar-pelajar ISTEF itu, ya, tesisnya pun tak bagus, penulisannya pun tak bagus, pencapaian pun tak ada, pakaian pun selekeh saja, ya, itu orang menghina kita, itu boleh tahan lagi. Tetapi kalau orang berkata, apalah Islam ni, nak buat Islam sibuk, tetapi lemahlah Islam ni, kau tak percaya tengoklah orang-orang di ISTEF itu. Itu kita bimbang. Bila orang hina Islam kerana kita, kerana orang hina Islam kerana ISTEF, maka kita cukup bimbang, takut-takut itu merupakan satu dosa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu kita kena jaga sungguh-sungguh bahawa gemilangnya Islam itu sebenarnya adalah gemilangannya Islam, insya-Allah. Jadi kena jaga ISTEF itu sungguh-sungguh ya, kena berusaha sungguh-sungguh. Itu pegangan kita, itu aliran pemikiran kita ya. Jadi begitulah Dr. Azrina secara ringkas. Itulah aliran pemikiran kita yang kita pegang dan kena pegang sungguh-sungguh, insya-Allah. Dan saya yakin setakat ini sebagaimana ilmu yang ada, yang terhad yang ada dalam diri saya ini, saya rasa semuanya ini tidak bertentangan dengan Islam dan dengan kehendak Allah dan juga Rasulullah SAW. InsyaAllah kita harapkan kalaulah ia bertentangan dengan kehendak Allah dan juga kehendak Rasulullah SAW, moga-moga Allah akan tegur kita, ya, Allah akan bagi benda yang lebih benar daripada apa yang kita pegang dalam aliran pemikiran kita di ISTEF ini, insyaAllah. Ya, itu saja Dr. Azrin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih banyak Prof kerana Prof memberi peringatan kembali kepada kami semua, khususnya para pensyarah dan juga untuk pengetahuan para pelajar tentang apa yang cuba ISDEF perjuangkan. Inilah yang Prof sebut sebagai aliran pemikiran ataupun school of thought di ISDEF, insya-Allah. Jadi bagi kami para pensyarah khususnya, sesiapa yang terlupa perkara-perkara ini, marilah sama-sama kita refresh kembali apa yang telah Prof sebutkan ini sebagai menjadi pegangan ataupun perkara yang perlu kita jelas dalam perjuangan hidup kita sebenarnya. Dan begitu juga dengan para pelajar tidak terkecuali, sebab anda juga sebahagian daripada warga ISDEF, dan apa yang sebenarnya menjadi aliran pemikiran ISDEF ini adalah yang sebenarnya Islam anjurkan. Jadi kalau kita buat semua ini kerana Allah, insya-Allah kita akan dapat apa yang Allah janjikan. Terima kasih sekali lagi Prof.